Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Viviana Lena Igai. Tumpuan berita, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengutamakan keperluan yang mendesak untuk mewujudkan klinik kesihatan terutamanya di Kampung Selalang yang masih belum ada klinik kesihatan dan klinik kesihatan Tanjung Manis yang boleh dianggap sebagai klinik daif. Timbalan Menterinya Lukanisman Awang Sauni berkata KKM akan mengambil pandangan dan bekerjasama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Dato' Len Talib Saleh serta Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab dalam memastikan semua yang dibincangkan dapat dilaksanakan mengikut keperluan sebenar rakyat setempat. Beliau juga mahu Insinyur Yusof membangkitkan isu-isu ini dalam Dewan Rakyat agar KKM dapat mengambil tindakan yang perlu dan diluluskan. Juga kami dapati bahawa kedudukan Kampung Selalang, Kampung Selalang ini premis KKM yang terdekat adalah Hospital Serikeh dan juga Klinik Kesihatan Serikeh yang dalam jarak 44 km dan 38 km dan ini memakan masa hampir 1 jam perjalanan dan juga di kawasan Selalang ini juga mempunyai skim pembesaran kawasan kampung dan juga akan berlaku pertambahan penempatan di premis di Selalang ini. Maka kita melihat akan membawa cadangan tersebut ke peringkat kementerian dan juga akan meletakkan cadangan ini ke senarai utamalah dan juga saya meminta Sidang Ahli Parlimen dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk lebih menyuarakan hasrat untuk mendapatkan klinik kesihatan di kawasan Selalang. Lukanisman berkata demikian ketika ditemui media semasa lawatan kerja beliau ke klinik-klinik kesihatan di daerah Tanjung Manis yang turut diiringi Dato' Len dan Insinyur Yusof pada Ahad. Beliau telah melakukan lawatan ke beberapa klinik kesihatan di Tanjung Manis, Kampung Rajang, Kampung Belawai dan tapak cadangan pembinaan klinik di Kampung Selalang. Sementara itu, Dato' Len yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak berharap dapat melihat sendiri keperluan mendesak khususnya klinik kesihatan Tanjung Manis yang sudah uzur agar pelan penambahbaikan dapat dilakukan oleh pihak KKM. Dengan lawatan beliau ini, karena dari segi awalnya, originalnya, beliau nak melawat klinik Kampung Rajang. Klinik Kampung Rajang tu the best of the three. Tapi saya memohon beliau untuk melihat sendiri klinik Tanjung Manis dan klinik Belawai. Jadi dengan lawatan ini beliau dapat melihat secara keseluruhannya keadaan tempat ini dan bagaimana dari segi perancangan jangka panjang untuk mempertingkatkan lagi fasiliti di kawasan ini. Laporan seterusnya, pelajar amat memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar dalam meneruskan pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Adun Telang Usan Dennis Ngau berkata, sesi bimbingan ini amat perlu terutamanya apabila pelajar meneruskan pengajian mereka di peringkat lebih tinggi setelah tamat persekolahan. Adik-adik meneruskan perjuangan dalam pendidikan. Sebab saya ingat dulu waktu saya bersekolah pun kita jarang sebenarnya ada sesi-sesi yang macam ini. Dan waktu usia seperti adik-adik sekarang sangat-sangat perlu bimbingan, perlu nasihat, perlu tunjuk ajar, sokongan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis menyambut pelajar tingkatan 6 kohort 23-24 pada Isnin. Dennis juga menyarankan kepada pelajar yang memasuki tingkatan 6 mahupun pra-universiti atau diploma agar sentiasa berdisiplin dan patuh kepada peraturan sekolah atau institusi pengajian. Seramai 53 pelajar telah mendaftar untuk memasuki tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Long Lama bagi sesi 2023-2024. Dennis turut mengalu-alukan kedatangan para pelajar yang datang dari sekolah berbeza seperti SMK Oyong Lawai Jau, SMK Tuto Apoh dan SMK Tinjal. Tambahnya, beliau meminta agar sekolah dapat mengenal pasti kes-kes pelajar miskin yang memerlukan bantuan segera supaya usaha untuk membantu dapat dilaksanakan. Manakala di Limbang, keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan masyarakat tempatan terus dibuktikan dengan pemberian bantuan wang ihsan BWI bencana banjir kepada 41 ketua isi rumah KIR yang telah terkesan akibat bencana banjir yang berlaku di daerah Limbang pada tahun lepas.
Penyerahan bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap KIR itu telah disempurnakan oleh Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang di Pejabat Daerah Kecil Nangam Bendamit di Limbang pada Selasa. Beliau dalam ucapannya memberitahu bencana banjir pada tahun 2022 itu telah menyebabkan 41 KIR tersebut terpaksa dipindahkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Medamit dan PPS Dewan ICQS Tedungan. Dalam pada itu, Paulus berharap agar warga tempatan terutamanya mereka yang menetap di kawasan rendah dan mudah banjir agar sentiasa bersiap siaga serta mematuhi arahan pihak berkuasa dalam menghadapi bencana tersebut memandangkan keadaan cuaca masa kini tidak menentu. Selepas sesi penyerahan bantuan berkenaan, Paulus bersama rombongan berkesempatan melawat ke Mahkamah Bumi Putra Magistrat Nanga Mendamit. Difahamkan Magistrat baharu di bawah Pejabat Daerah Kecil Nanga Mendamit ini akan memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar kawasan Lubai, Ukong, Mendamit bagi kes-kes berkaitan adat apabila mula beroperasi kelab. Keperkembangan berikut, seni persembahan merupakan salah satu ekspresi untuk mempersembahkan keunikan budaya masyarakat Majmuk di Sarawak. Setiausaha politik kepada Premier Sarawak Ko Teck Wan berkata ia juga melambangkan masyarakat di negeri ini sentiasa bersatu dan tiada perbezaan meskipun berlainan kaum serta agama. To showcase how strong it is that we come together and we perform and we display something that is truly Sarawakian, not just the Chinese, not just the Iban, not just the Malay, but truly Sarawakians. And I do believe that through this kind of program, that we come together to learn from each other, to learn about our culture, and at the end of the day, to learn about each other. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan bengkel korus dan nyanyian di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Chonghua No. 1 Kuching pada Rabu. Difahamkan bengkel korus dan nyanyian selama sehari anjuran Kuching City First Choir Association bersama choir alumni SMK Chonghua No. 1 Kuching itu diadakan pada sebelah pagi dan diikuti dengan persembahan akhir pada sebelah petang. Program berkenaan memberi tumpuan kepada pembangunan individu, profesional dan memupuk rasa kebersamaan melalui muzik sekaligus dapat menemui potensi muzik dan nyanyian para pelajar serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap muzik. Paparan seterusnya di Miri. Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain 2023 sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian Miri telah berlangsung meriah di Dewan Miri Buddhist Society pada Selasa. Majlis tersebut dianjurkan oleh Miri Buddhist Society 1993 sebagai penganjur utama dengan kerjasama 10 pertubuhan lain antaranya Miri Orthodox Buddhist Association, Miri Yuan Chuan Tao Chang, Miri Mituo Chinyan Buddhist Association, Miri Hun Berhutang dan Miri Dusum Khenpa Kagyu Dharma Society. Turut terlibat adalah Miri Karma Kagyu Dharma Society, Miri Amitabha Guan Chi Zai Buddhist Society, Taiwan Buddhist Chu Chi Foundation Malaysia Miri License, Long Lama Buddhist Society dan Pertubuhan Penganut Agama Buddha Batu Niah. Program ini diadakan selaras dengan usaha Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor untuk mengadakan beberapa siri majlis doa kesyukuran dan doa selamat di seluruh negeri sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Penganjuran majlis seumpamanya menghimpunkan setiap wakil agama untuk mendoakan kemakmuran dan keharmonian berterusan di negeri ini bertujuan menekankan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan kumpulan agama tanpa mengira perbezaan kepercayaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivian Alena. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Kepada semua warga Kuching, jangan lupa menyaksikan konsert rakyat 2023 sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka yang bakal berlangsung pada 22 Julai ini di Padang Merdeka Kuching. #menyebar fakta. Salam UKAS.